And niat, tujuannya adalah untuk bina rumah. Bukan tujuan untuk pergi bercuti Anda pergi bercuti habis lah. Okay? So, anda buat personal loan daripada bank, 200,000 dan anda binalah rumah anda. Okay? Bina asasnya, bina dindingnya, tilenya, cat rumah, bagai-bagai semualah. Anda buatlah cantik-cantik. So, bila anda dah bina rumah anda, apabila rumah anda dah habis dibina, sebab sekarang ni anda ada personal loan daripada bank, apa yang saya biasanya nasihatkan kepada orang adalah bila rumah yang dah siap ini, anda boleh refinance rumah ini. Hai, selamat datang ke dalam YouTube channel Dr. Adam Zubir, Cikgu Kewangan. Hai, selamat datang ke YouTube channel Dr. Adam Zubir, Doktor Kewangan anda. Okay, saya nak ucapkan terima kasih kepada saudara Muhammad Hafiz. Beliau bertanya kepada saya, kalau buat personal loan untuk beli rumah, cash, berbaloi tak tuan? Sebab nak tahu lebih detail. Alright, so sebab Hafiz nak tahu lebih detail, saya nak buat video khas untuk terangkan kepada anda dengan lebih detail. But sebelum itu, kita kena faham dulu, okay, personal loan ni, personal loan daripada siapa? Kan? Sebab nama dia pinjaman peribadi, personal loan. So, personal loan ni boleh jadi kita pinjam personal loan, buat personal loan daripada bank ataupun personal loan daripada private lender. Dalam bahasa lain ni along. Okay? So, daripada private lender, saya tak syorkan anda buat personal loan daripada private lender. Sebab apa? Satu, interestnya sangat tinggi. Kedua, ada risiko Okay, sebab risikonya ialah pinjam kat along kan. Takkan anda tak tengok kot cerita Melayu Careka Rama. Takkan anda tak pernah tengok kot cerita-cerita kat TV3, TV2 kan? Cereka Rama kan? Yang mana orang pinjam duit along, lepas tu kena serang dan sebagainya. So, saya di sini tak galakkan anda untuk pinjam dekat private lender sebab risikonya tinggi dan interestnya sangat-sangat tinggi. Anda kerja bayar bunga je sampai anda mati. Okay? Kita tak nak buat benda tu. Okay? Tapi personal loan daripada bank, alright. It's fair. At least bank is regulated by Bank Negara Malaysia. Regulated by the law. Ada undang-undang yang memelihara anda, diri anda dan juga bank tersebut. Right? So, clear so that anda faham personal loan ni datang daripada siapa. So, kalau kita cakap pasal soal bank ini, first thing first, anda kena tahu. So, kalau anda nak membeli rumah ini, sebaik-baiknya anda belilah rumah menggunakan home financing ataupun loan rumah. Jangan guna personal loan. Sama juga, sebelum-sebelum ini pun saya pernah kongsikan kepada anda, kalau nak beli kereta, gunalah loan kereta. Nak beli rumah, gunalah loan rumah. Nak buat bisnes, buatlah loan bisnes. Right? Kenapa nak buat personal loan? Bagi saya, personal loan ni memang betul-betul untuk emergency ataupun kecemasan. Like, betul-betul memang dah tidak ada solusi ataupun tidak ada alternatif lain. Alright? So, kalau anda nak beli rumah, sama ada rumah subsale ataupun rumah undercon ataupun rumah lelong, sebaik-baiknya anda buat loan rumah daripada bank. Kenapa? Simple sahaja. Yang pertama, interest rate untuk loan rumah ini rendah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tempoh loan untuk loan rumah ini panjang. So, bila tempoh loannya panjang, interest rate-nya rendah, jumlah yang anda kena bayar bulan-bulan pun rendah. Dan anda boleh jaga cash flow anda. Duit aliran tunai masuk dan keluar itu anda boleh jaga sebab bayaran bulanannya rendah. Okay? Clear So, kalau anda nak beli rumah, elakkan guna personal loan, ambil loan yang sepatutnya, iaitu home financing. Tapi, soalan yang ditanya oleh Hafiz ini, saya rasa legit juga sebab ramai daripada anda semua yang sedang menonton video ini, mungkin anda bukan beli rumah, tetapi anda beli tanah. Sebab gamenya lain. Kalau anda beli tanah, yes, nak beli tanah itu, anda boleh apply loan bank. Tetapi bank takkan bagi 100% or 90% loan. Normally, dia bagi 50% or 60% loan sahaja. Top up itu anda kena keluarkan cash sendiri. Itu yang pertama, tanah. Dan lepas anda beli tanah, tak cukup lagi anda untuk duduk atas rumah tersebut sebab rumah pun tak ada lagi. So, apa yang anda kena buat? Anda kena bina rumah. So, bila kos pembinaan rumah ini, anda tidak boleh nak apply loan daripada bank. Bank nak bagi loan apa? Tak ada tanah lagi, tak ada rumah pun. So, anda tak boleh nak buat loan. Okey, pinjam kat bank, boleh tak saya minta loan daripada bank
untuk beli kayu, untuk beli pasir, untuk beli simen, kan, untuk beli tile. Memang tak lah, kan? Memang tak boleh lah bank nak bagi loan anda beli tile. So, apa yang biasanya orang buat? Orang akan buat personal loan. Pinjaman peribadi daripada bank. Let's say lah, anda buat anggaran kasar, anda perlukan RM200,000 untuk bina rumah yang anda nak bina lah di atas tanah yang anda dah ada ini. So, let's say anda cakap RM200,000. So, anda pergi dekat bank, anda apply personal loan RM200,000. And tujuannya adalah untuk bina rumah. Bukan tujuan untuk pergi bercuti. Anda pergi bercuti, habis lah. Okay? So, anda buat personal loan daripada bank, RM200,000 dan anda binalah rumah anda. Okay? Bina asasnya, bina dindingnya, tilenya, cat rumah, bagai-bagai semualah. Anda buatlah cantik-cantik. So, bila anda dah bina rumah anda, apabila rumah anda dah habis dibina, sebab sekarang ni anda ada personal loan daripada bank, apa yang saya biasanya lah nasihatkan kepada orang adalah bila rumah yang dah siap ini, anda boleh refinance rumah ini. Okay, refinance maksudnya cari bank lain untuk bagi loan ke atas rumah yang anda dah bina ini. Ush, apa tu? Loan ke atas loan. Konsepnya sama macam refinance. Let's say tanah yang anda beli ni harganya RM200,000. Kos untuk bina rumah harganya RM200,000. Okay, total duit yang anda perlu keluarkan adalah RM400,000. So, bila anda dah siap bina rumah anda boleh pergi dekat bank refinance. So, apa yang bank akan buat? Bank akan hantar valuer. Okay, valuer mereka untuk value rumah anda ni. Okay, rumah anda dekat lokasi ini, jenis rumah, saiz rumah, berapa market value-nya, okay, harga pasarannya. So, let's say, rumah ni, okay, rumah banglo, ada tanah yang luas. Okay, let's say value-nya RM500,000. Contohnya lah RM500,000. So, apa yang anda boleh buat? Anda boleh buat refinance dengan bank berkenaan. Bank itu akan bagi anda loan RM500,000. Okay, kalau tolak 10% deposit, RM450,000 lah. So, RM450,000 tu anda boleh tutup hutang tanah anda dan hutang pembinaan personal loan anda, dan anda ada extra RM50,000. Dan anda jadikan rumah anda keseluruhannya itu menggunakan instrumen home financing, di mana loan anda adalah loan yang tempohnya panjang dan interest rate-nya rendah. Jadi, bulanannya itu pun rendah. Dan benda ini, saya belajar benda ni pun bukan daripada buku. Saya belajar benda ni daripada seorang pembina rumah. Apa yang mereka dibuat adalah mereka ada modal. Okay, mereka tak buat pinjaman. Mereka ada modal RM400,000. Daripada RM400,000 ni mereka beli tanah cash. Mereka bina rumah cash. Lepas tu mereka pergi jual kat orang lain dengan harga yang lebih tinggi. Mereka pusing balik. Mereka bina lagi rumah kedua, rumah ketiga, rumah keempat, kelima dan seterusnya. Alright? Tapi itu mereka pembina rumah lah. Anda sendiri yang nak bina rumah sendiri pun boleh menggunakan teknik yang sama. Tujuannya, okay, your end goal ataupun matlamat akhir anda adalah untuk pastikan pembayaran bulanan anda setiap bulan itu rendah. Sebab itu, anda convert personal loan anda yang anda guna untuk bina rumah dan loan tanah ini kepada loan yang lebih murah. Murah di sini bermaksud pembayaran bulanan lebih rendah disebabkan kadar faedah yang rendah dan tempoh pinjaman yang panjang. Alright? So, itu saja yang saya nak kongsikan kepada anda. Harap menjawab soalan Hafiz. Okay? So, itu saja daripada saya. Jika anda nak tahu lagi tips-tips lain berkenaan dengan topik-topik kewangan, pengurusan kewangan, bagaimana nak simpan duit, anda boleh lawati YouTube channel saya, Dr. Adam Zubir. Dekat dalam tu ada macam-macam topik yang saya dah kongsikan sebelum ini. Pergi dekat butang playlist. Okay? Dan jika anda ada sebarang pertanyaan ataupun sebarang persoalan, boleh tanya dalam ruangan di bawah. Mana tahu soalan anda dipilih untuk saya buat video khas seterusnya. Okay, itu saja. Saya akan jumpa anda nanti.